Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang saya hormati Ustaz Muhammad Nasir selaku pembentang dan tuan rumah kita pada petang ini, dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang hadir. Program ini adalah sebagai satu usaha bersama, terutama daripada Kolej Darul Hikmah dan juga Lembaga Research Team, untuk kita mengetengahkan semampu yang mungkin kepada masyarakat bagaimanakah tradisi menuntut ilmu, khususnya ilmu hadis, dengan matlamat ia dapat pertamanya diketahui, kemudian dicontohi oleh peminat ilmu hadis yang kadang-kadang kita dapat rasakan sebahagian peminat ilmu hadis ini mungkin tidak benar-benar menghayati cara menuntut ilmu dan adab memperolehi ilmu dalam khususnya dalam bidang hadis. Jadi program sebelum ini insya-Allah akan lebih banyak diadakan dan dengan kerjasama banyak pihak, dan ini adalah pertama kali kita kerjasama dengan Kolej Darul Hikmah. Dan petang ini kita nak bicara tentang dua kitab. Daripada dua kitab ini kita ambil pengajaran untuk kita merenung dan memperingati bagaimana ulama-ulama hadis yang terdahulu dan terkemuka menuntut ilmu hadis. Dan kita pilih dua kitab ini bukan sebab tak ada kitab lain. Banyak sebenarnya contoh yang kita boleh kemukakan. Kali ini kita kemukakan dua tokoh ataupun tulisan daripada dua tokoh, dua tulisan, satu daripada ulama kurun ke-5 yang lebih awal, iaitu Al-Khatib Al-Baghdadi, Ar-Rihlah fi Talab Al-Hadith. Itu akan dibentangkan oleh Ustaz Muhammad Nasir. Pembentangan saya sekarang ialah seorang lagi ataupun satu lagi tulisan oleh seorang lagi tokoh, iaitu Ibn Hajar Al-Asqalani, merupakan tokoh hadis kurun ke-8 ke-9 yang meninggal pada tahun 852. Al-Khatib 463 Hijrah meninggal, dan Ibn Hajar pada 852. Dan pembentangan saya lebih kepada mengambil adab-adab menuntut ilmu hadis yang diperolehi ketika kita membaca sebuah buku yang dikarang oleh beliau, iaitu Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Sepatutnya kita mula Khatib Baghdadi ya, sebab dia lebih awal ya. Kita mula Ibn Hajar, kemudian kita akan pergi pada Imam yang lebih awal. Saya memilih untuk mengeluarkan sebahagian daripada pengajaran adab menuntut ilmu hadis yang dikarang oleh Imam Ibn Hajar melalui bukunya Al-Majma' Al-Mu'assas, yang Al-Majma' Al-Mu'assas, yang merupakan buku hasil tulisan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani sendiri. Dan buku ini secara ringkasnya adalah himpunan dokumentasi, rekod segala yang ingin dikemukakan oleh Ibn Hajar berkaitan guru-gurunya, kitab yang dipelajarinya, dan juga berkaitan dengan bagaimana dia mempelajari ilmu tersebut. Jadi pada asalnya buku ini saya yakin peminat ilmu hadis pun mungkin ada yang tahu dan ada yang tak tahu. Ada yang tahu tapi tak, orang masyarakat tidak perlu buku ini. Dan saya juga dulunya adalah seorang daripada yang berpandangan tak perlu kita baca buku macam ni. Kalau nak baca buku Ibn Hajar, kita ambil buku-buku dia yang lebih terkenal, seperti uraian Sahih Bukhari, seperti buku-buku dalam mustalah hadis, dan buku-buku
hadis yang beliau kumpulkan seperti Bulughul Maram dan sebagainya. Tetapi bila saya diperkenalkan buku ini oleh sahabat saya Ustaz Muhammad Nuruddin, dan juga bila kita membaca buku ini, melihat isi kandungannya, dia dapati buku ini amat penting. Dan saya ingin menyebut beberapa perkara yang saya keluarkan pada buku ini, yang mana saya katakan sebagai adab menuntut ilmu hadis yang diambil daripada buku Majma' Al-Mu'assasah Ibn Hajar. Buku ini merekodkan pertamanya ialah dalam bentuk nama guru-guru dia. Ini dibuat oleh ulama-ulama terdahulu, sehinggalah ke zaman Ibn Hajar mereka mengumpulkan nama guru mereka. Di samping nama guru itu, mereka meletakkan juga maklumat lain, iaitu apakah mereka pelajari daripada guru tersebut dan macam-macam peristiwa yang berlaku. Pertama sekali saya nak sebutkan di sini, saya dah meletakkan dalam lebih kurang 11 tajuk kecil ataupun 11 pengajaran penting yang kita boleh ambil daripada buku ini, daripada tulisan Ibn Hajar, yang berkaitan ada adab dan panduan dalam menuntut ilmu, khususnya ilmu hadis. Saya mulakan dengan pertamanya ialah menuntut ilmu mesti berguru. Itu yang kita boleh ambil daripada buku ini, dan daripada ulama-ulama lain pun begitu. Menuntut ilmu hadis dan ilmu-ilmu lain berkaitan dengan agama mesti berguru. Dan berguru dalam ilmu hadis amat-amat penting, kerana kita dapat, pertamanya dapat memelihara kesahihan ilmu tersebut dan kefahaman yang betul. Ini yang ditekankan oleh ramai ahli hadis, iaitu kita kesahihan ni kita boleh katakan dari segi faktor sejarah. Meriwayatkan maksudnya menyampaikan turun-temurun. Jadi kita pelajari sesuatu buku itu, contohnya kita ambil Sahih Bukhari. Kita nak belajar Sahih Bukhari yang dalam tu ada lebih kurang hampir 8,000 hadis. Kita mesti yakin bahawa Sahih Bukhari itulah yang ditulis oleh Imam Bukhari. Jadi berguru merupakan cara untuk memastikan kesahihan perkara tersebut. Ya. Tiba-tiba kita pergi belajar Sahih Bukhari, susunan hadis tak sama macam Sahih Bukhari yang asal, contohlah. Ataupun Sahih Bukhari yang asal ada 7,500 lebih, Sahih Bukhari ada 70 hadis, contoh. Kan? Jadi nampak dahsyat sangatlah beza dia. Ataupun kita pelajari buku-buku lain yang mungkin tak begitu popular, tapi kita pelajari disebabkan adanya guru yang diijazahkan, yang diwariskan buku tersebut pada guru dan guru dia, sehingga bersama penulis tersebut kita dapat maklumat yang hampir tepat sebagaimana buku itu ditulis. Itu maksud saya dari segi sejarah. Ramai orang boleh ambil buku di kedai tanpa guru. Memang buku hadis yang utama ni mula dicetak sejak sekian lama, dan ada yang baru dicetak, ada yang dicetak berkali-kali. Jadi ada orang menyangka bahawa tanpa guru dia boleh ambil mana-mana buku hadis dan dia baca. Tapi tanpa guru yang benar-benar mempelajari ataupun meriwayatkan kitab tersebut, dia tak akan dapat kenal pasti kesalahan dan kesilapan. Sebagai contoh mudah, hadis 40. Hadis 40 semua orang tahu. Imam Nawawi karang hadis 40. Pergi kedai, mana-mana kedai boleh dapat terjemahan. Inggeris ada, Melayu ada, Indon ada, Arab pun ada. Tapi bila kita ambil betul-betul kita nak buat satu ujian, kita ambil cetakan yang banyak ni, kita susun dan kita tengok sama ke tidak. Sama ke tidak. Dan kebanyakan yang saya jumpa, saya lah, mungkin tuan-tuan jumpa yang betul, kebanyakan yang saya jumpa tak lengkap seperti yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Maksud saya, dia 40 dia mesti 3 bahagian. Bahagian pertama muqaddimah yang dia tulis, pendahuluan beliau menjelaskan. Bahagian kedua hadis sesungguhnya.
dia mesti ada sampai 42 tajuk. Hadisnya ada 45, tajuknya 42. Kemudian dia mesti ada penutup. Kebanyakan cetakan yang kita jumpa, termasuk yang Arab sendiri, penutup pun tak ada. Sedangkan Imam Nawawi sendiri yang buat 3 bahagian hadis 40. Ini maksud saya, bagaimana bila kita tak menjaga periwayatan, penerimaan buku itu daripada guru, kita mungkin pergi kedai dan orang pertama beli ada 2 bahagian, orang kedua beli ada 3 bahagian, orang ketiga beli ada 1 bahagian. Memang ada 1 bahagian. Ada buku hadis 40, dia start terus hadis pertama, tak ada mukadimah. Terus dia habis hadis ke-40, tajuk ke-42, tak ada penutup. Mana dia hanya ada 1/3 daripada buku asal yang dibuat oleh Imam Nawawi. Bayangkan, Imam Nawawi yang baru aja meninggal, tak adalah lama macam Imam Bukhari. Imam Nawawi meninggal 676 Hijrah. Tiba-tiba buku dia sampai kepada 1/3. Bukan kerana hilang, kerana kita tak tahu, kita tak hati-hati menerima penerimaan buku tersebut. Jadi pertama sekali mesti ada guru. Itu dari segi penerimaan buku tu seperti yang diriwayatkan. Yang kedua, kita juga nak guru supaya guru tu dapat memberikan kefahaman yang betul. Hadis sama, kefahaman beza. Hadis dalam hadis 40 sama hadis tu, semua orang boleh hafal dan baca. Kefahaman lain. Ada orang menggunakan hadis tu untuk membid'ahkan orang. Ada orang guna hadis tu untuk menolak pula yang bid'ah tu. Hadis yang sama kan? Jadi kita kena tahu kefahaman yang betul, apa maksud sebenar. Apa maksud hadis hadis ke-34 contohnya, mencegah mungkar. Apa maksud cegah mungkar? Ada ulama kata mula puasa dulu, tapi ulama hurai, banyakkan ulama hurai mula dengan hati dulu. Nabi sebut mula puasa, tapi kita amal mula daripada hati. Jadi benar begini kita ambil daripada huraian. Itu satu, kita mesti berguru adab untuk ilmu hadis. Ini saya ambil daripada buku ini, tapi sebenarnya daripada maklumat yang banyak lah. Yang kedua, guru tu mesti ramai. Ada satu lagi, guru mesti ramai. Salah seorang muhaddis di kurun keempat, nama dia Ibnu Mandah. Dia ada disebut berpuluh ribu orang guru. Puluh ribu, bukan ribu. Dan dia kata dia bahagi pula, ada sebahagian itu 1/3 dia ambil ilmu dan akhlak. 1/3 lagi dia ambil dia belajar tapi dia tak ikut. Maksudnya dia belajar je, dia ambil maklumat, tapi mungkin akhlak orang itu kurang, dia ambil ilmu. Dan sebahagiannya yang ketiga pula itu kawan-kawan dia yang sebaya, pun dia anggap guru dia juga. Dan kebanyakan muhadis guru dia ribu. Ibnu Hibban, ulama kurun keempat juga, dia ada lebih kurang 2000 orang guru. Imam At-Tabarani kurun keempat juga ada 1000. Dan dalam buku Ibnu Hajar ini yang saya gunakan sebagai sumber maklumat utama ni, kita ada maklumat di sini. Dia dokumenkan guru dia adalah sebanyak 730 orang dalam buku ni. Dikumpulkan 700 lebih guru dia dengan nama penuhnya, dengan biodatanya, ada yang ringkas, ada yang panjang, bila lahir, bila meninggal, dan dia belajar apa dengan guru dia duduk dekat mana, dia pergi mana. Dan dia masukkan, termasuk juga yang guru pada guru dia, ataupun yang berkaitan seperti ayah dia pada dalam ni. Ayah dia belajar apa, dan ayah dia masa dia kecil, ayah dia bawa dia ke Palestin, ambil Sahih Bukhari ketika dia umur 2 tahun. Ayah dia belajar Sahih Bukhari, dia umur 2 tahun ikut ayah dia. Dia cerita semua. Jadi guru mesti ramai. Kenapa guru mesti ramai dalam ilmu hadis khususnya, ataupun ilmu-ilmu lain? Kerana ilmu Allah ni luas. Allah takdirkan ia tersebar pada ramai orang berilmu. Ada orang tumpukan seorang guru kerana dia kata dia nak berguru dengan seorang. Itu dibenarkan, tapi dia mesti ambil juga daripada orang lain. Ada seorang guru yang dipanggil guru yang benar-benar dia expert dengan guru, dia murid setia mungkin, tapi guru lain dia mesti ambil juga.
itu cerita lain. Itu maknanya ada guru yang dia belajar kadang-kadang, ada guru yang dia belajar lama, ada guru yang dia belajar dalam tempoh tertentu, kemudian berhenti, ada guru yang terus sampai ketua. Ini adalah terpulang oleh masing-masing. Tapi ulama hadis tak pernah suruh kita pilih guru, tinggalkan guru, pilih beberapa orang saja. Inilah yang berlaku bila belajar hadis kurang guru, maka kefahaman dia kurang, yang dipelajari pun kurang. Sebab kita tahu seseorang guru itu tak mampu ajar semua kitab, tak mampu ajar semua benda. Jadi Allah bahagi begitu. Kalau kita ambil situasi di Malaysia, sebab kita nak praktik, ramai ustaz mengajar. Jadi kalau kita fokus seorang ustaz, dia tak akan dapat mengajar semua benda. Kalau kita fokus kepada seorang dua, kalau kita ambil semua, kita akan dapat lebih baik dan lebih banyak. Kemudian satu lagi ialah Ibn Hajar dalam buku ini mengajar kita bahawa dengan guru yang ramai, yang dipelajari juga mesti banyak. Maksud jangan hanya guru yang ramai tapi belajar sikit. Kan, saya ada 10 orang guru mengajinya lebih sikit je. Guru ni mengaji sejam, guru yang kedua mengaji 2 jam. Sepanjang hayat 2 jam je belajar dengan dia. Kan? Jadi guru ni dia kena disebut di sini bahawa Ibn Hajar ada banyak kitab yang dia belajar daripada guru-guru dia. Ada guru dia yang sempat jumpa sekejap, dia baca sikit lah. Ada guru yang sempat jumpa lama, dia baca banyak sikit. Jadi kepelbagaian kitab yang dipelajari mesti dijaga juga. Guru yang ramai, guru mesti ada guru yang ramai, kitab yang banyak dipelajari, mengambil masa dan sebagainya. Dan tadi saya sebut bahawa di kalangan 700 tadi itu, Ibn Hajar menyenaraikan 59 guru daripada kalangan wanita, muhadis wanita, yang juga merupakan guru beliau. Kemudian seterusnya kita ambil adab untuk ilmu ini. Daripada kitab ini kita ambil bagaimana Ibn Hajar memberikan kita satu panduan. Kita mesti kenal guru kita, mengenali guru yang mengajar. Ni kenal bukan maksud kenal baik dengan dia, ajak kedai kopi, bukan. Dia maksud tahu dia belajar dengan siapa, ilmu dia setakat mana, okey, dia belajar dekat mana, dia belajar dengan siapa, okey, kemahiran dia apa, dia lebih kat mana, dia kurang kat mana, okey. Mengenali guru tersebut, sehingga yang paling penting ialah apakah yang guru itu pelajari, dengan siapa guru itu belajar. Ini telah diterjemahkan oleh Ibn Hajar sendiri, bagaimana dia kenal guru dia. Okay, saya boleh bagi contoh. Dia ada ramai, banyak sangat. Saya bagi contoh. Saya bacakan sikit apa yang Ibn Hajar tulis tentang guru dia. Salah seorang guru dia disebut di sini. Guru dia bernama Ahmad bin Ali bin Yahya bin Tamim, hujung sekali, Ad-Dimashqi. Dan dia beritahu bahawa guru dia ini sami'as sahih min al-Hajjar. Guru itu telah belajar Sahih Bukhari dengan seorang guru lain yang amat terkenal zaman itu dengan nama Al-Hajjar. Al-Hajjar ni ialah muhaddis yang bukan alim, tapi periwayat hadis yang amat dikenali di kurun ke-8, Abu Abbas Al-Hajjar ataupun dikenali dengan Ibnu Syahnah. Dia ni kerja dia duduk, orang datang belajar hadis kat dia. Ni baca hadis, baca bukan hurai. Imam-imam besar datang, Ibnu Katsir, Az-Zahabi, semua datang duduk depan dia, baca hadis dan dia riwayatkan dan dia sahkan. Sampaikan raja-raja dan pemimpin pun datang, sampai dia dapat gaji bulanan, duduk dengar kami baca hadis. Datang ramai orang sehingga dia meninggal pun ketika dia baca hadis. Dan dia dikatakan telah meriwayatkan, maksud dia telah mengijazahkan Sahih Bukhari lebih kurang 60 kali. Itu Hajar. Jadi persoalan kita ni ataupun benda yang penting sangat sebut ni ialah Ibn Hajar tahu guru dia ni pernah belajar Sahih Bukhari dengan guru yang dikenali juga. Dia tahu sampai ke tahap tu. Dan dia kata dia juga belajar Musnad Ad-Darimi daripada guru yang sama. Dan dia sebut dan semua. Kemudian dia kata aku laqituhu bi Dimashq. Aku bertemunya di mana? Di Dimashq. Dan aku mendengar dia berkata aku lahir tahun bila dan sebagainya. Kemudian Ibn Hajar berkata dia meninggal pada tahun bila sebagainya. Dan badannya berubah ketika dia dah tua.
qara'tu alaihi, aku baca pula dengan dia kitab ni, aku dengar padanya kitab. Jadi satu benda yang amat pelik. Kita sendiri pun kalau ada guru yang kita sayang macam mana pun, kita tak akan kenal macam ni. Cikgu sekolah ke, sekolah universiti ke, kita hanya tahu nama dia. Tak pernah sibuk kita nak tahu dia ni bila lahir, belajar dengan siapa. Inilah tradisi yang disebut oleh salah seorang daripada ulama hadis zaman sekarang, iaitu Syekh Husni Ginting. Dia sebut tradisi moden ataupun budaya barat yang moden mengajar kita untuk menyebut di mana kita belajar, tidak mengajar kita untuk menyebut dengan siapa kita belajar. Akhirnya kita hidup kurang keberkatan kerana kita tak kenal guru kita siapa, walaupun yang kita belajar agama dengan dia, apatah lagi belajar ilmu-ilmu lain. So tak ada hubungan yang baik dengan guru. Dan guru agama pun kita mungkin ingat nama dia, bin pun tak ingat kadang-kadang, ataupun kita ingat nama dan bin, tapi kita tak kenal siapa dia dan tak tahu dia masih hidup ke ataupun dah meninggal. So itu yang berlaku. Ini lain dengan zaman dulu. Ibn Hajar telah menunjukkan bukti. Kemudian seterusnya, Ibn Hajar mengajar kita bahawa di antara adab menuntut ilmu juga ialah dia membanyakkan mengembara dan mencari ilmu, mencari guru dan mengembara. Ibn Hajar mengembara ke banyak tempat, dan Ustaz Nasir akan sebutkan dengan lebih khusus tentang adab dalam menuntut ilmu dan mengembara menuntut ilmu. Kerana Ustaz Nasir akan menyebutkan kitab Ar-Rihlah fi Talab al-Hadis, mengembara mencari hadis, oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Baik, kemudian Ibn Hajar juga dalam kitab ini yang saya boleh keluarkan, perkara seterusnya ialah dia menuntut ilmu daripada awal. Maksud dia tidak mensia-siakan masanya, dan Allah mentakdirkan dia mempunyai ayah yang minat kepada ilmu, sehingga dalam umur 2 tahun dia dah dibawa ke majlis-majlis ilmu. Jadi dia menuntut ilmu waktu muda. Kita mungkin dah terlepas banyak zaman sebelum ni, masa kita kecil dan sebagainya, tapi tak menghalang kita untuk mengambil pengajaran, iaitu kita maksimumkan penggunaan masa kita. Kurang sikit buat benda sia-sia, cari ilmu tu biar ada masa lebih sikit. Contohnya saya kenal beberapa orang yang sibuk pergi kuliah waktu maghrib dan isyak. Seolah-olah waktu maghrib dan isyak tak siapa boleh kacau dia. Dia ke sana sini cari masjid dan surau, kan? Tapi setengah orang sibuk tak hantar orang pergi sana sini, tak tahu buat apa. Lepas tu dah angan-angan lebih. Kemudian anak pun sama. Ada anak pun tak gunakan masa yang betul untuk mendidik anak. Jadi ini semua adalah salah dalam penggunaan masa. Ibn Hajar dalam ni menyebutkan bagaimana penggunaan masa itu penting. Dan beliau sejak kecil lagi telah mempelajari banyak ilmu. Jadi kita ambil pengajaran, sama ada kita memaksimumkan masa kita lepas ni, ataupun anak dan ataupun saudara kita yang masih kecil, kita maksimumkan, dekatkan dia dengan ilmu di waktu yang masih muda. Baik, seterusnya ialah Ibn Hajar mengajar kita dalam ni ialah ketelitian. Bila kita belajar untuk ilmu, kita mesti ada ketelitian. Teliti ni maksudnya, kalau kita baca kitab ni, kita akan dapati dia mencatatkan semua yang dia belajar daripada guru tersebut, walaupun tak habis. Dia pernah belajar satu hadis dengan seorang guru, dia tulis, aku belajar satu hadis dengan dia. Seorang guru dia pula, aku belajar semua kitab dengan dia. Dia bezakan. Ini kitab, ini aku belajar dengan dia qiraat saja. Ini qiraat dan hadis. Ini dia bezakan. Dia teliti. Dan saya rasa tak ada orang yang sampai ke tahap ketelitian sebegini melainkan ulama-ulama terkenal seperti zaman beliau dan sebelum beliau. Ulama-ulama mereka mencatatkan dengan jujur, bukan setakat teliti, dengan jujur. Ada orang zaman sekarang mungkin dia tak jujur, dalam resume dia tambah semua, kan? Nak beritahu dia belajar ilmu banyak, dia mau beritahu dekat orang dia belajar banyak kan? Sama ada duniawi atau agama, dia belajar banyak. Jadi semua benda ni menyebabkan tak ada kejujuran. Imam Ibn Hajar, dia bercerita bagaimana dia mempelajari ilmu ini, sehingga kan dia bercerita bagaimana
dia pergi belajar dengan seorang syekh Sahih Bukhari, tapi tak khatam. Dia beritahu, saya tidak habis belajar dengan dia, tak habis baca. Seorang lagi syekh dia kata, saya habis baca dengan dia. Dia beritahu. Dan antara yang menarik ialah dia jumpa dengan seorang guru ini, dia habis baca Mu'jam Shaghir Tabarani dengan seorang guru. Mu'jam Shaghir ni lebih kurang 1000 hadis lebih kan? Dia baca antara Zuhur sampai Asar. Dia baca depan guru dia, khatam Mu'jam Shaghir Tabarani 1000 hadis lebih. 1000 hadis bukan sikit kan? Siapa nak khatam 1000 hadis kan? Pagi sampai malam baru khatam 1000 hadis. Itu pun tak ambai. Ini 1000 hadis antara lepas Zuhur dan sampai waktu Asar. Dia teliti, dia beritahu saya habis. Tapi ada kitab lain dia beritahu saya baca separuh. Kitab ni saya baca sebahagian. Kitab ni saya baca semua kecuali bab ni. Jadi ini ketelitian, kejujuran. Dan ini kita kena contohi, sebab ada orang dia mendakwa, dakwa dakwi. Maksudnya saya belajar Madinah, tapi dia pergi jual minyak wangi. Ini kisah benar. Okey. Yelah dia belajar lah, betul, tapi cara dia cerita tu macam orang lain belajar juga. Dia belajar juga sama? Tak sama. Belajar ni ada orang pergi kuliah, balik kuliah kan? Ada orang pergi kuliah, balik pergi masjid, lepas tu pergi kuliah lain pula kan? Sepanjang hari sampai malam belajar. Ada orang pergi luar negara juga, pergi kuliah, balik rumah main game kan? Ini semua benda betul. Cuma kita nak habaq siapa lah, sebab habaq pun tak kenal kan? Tak penting. Tapi berlaku begitu. Ada yang pergi belajar, di kuliah dia tidur, balik rumah dia tidur kan? Kuliah memang dia tak pergi, malam tengok TV, main game. Nanti dekat exam dia photostat nota, mungkin kelebihan dia menghafal dan dia jawab dapat lulus, dan dia balik bawa ijazah. Balik pakai jubah 2 lapis, sopan 2 lapis. So orang kata dia alim, Masya Allah ya, itu berlaku. Jadi sekarang dakwaan banyak kan? Ada orang kata saya belajar dengan syekh sekian. So kita kadang-kadang kita jumpa murid dia yang jujur. Dia tahu guru dia ni mengajar bila, hari apa, kat mana, kitab apa semua. Yang tak jujur dia tak tahu nak cakap. Dia kata adalah saya lupa belajar apa, tapi saya pergi sana, saya belajar dengan syekh ni lah. Dia nak juga title tu. Ada yang lebih dahsyat lagi, tulis dalam biodata dia tulis sendiri, saya berguru dengan berpuluh orang guru. Tapi semua itu bila kita cek balik, dia tak pasti bila dia jumpa, apa dia belajar. So ini zaman sekarang ni, zaman orang nak. Sebab tu bila saya jumpa dengan sahabat-sahabat yang nak grad dalam bidang agama, kita pesan yang nak grad lah, yang bakal jadi pendakwah, jadi ustaz-ustazah ni, kita nasihat jangan terlampau mengejar pujian ataupun pengiktirafan. Orang kalau kita ni berilmu, lama-lama orang tahu. Tapi kalau kita declare kita alim, lama-lama orang tahu kita tak. Itu je ya. Ada orang boleh declare saya boleh berbahasa Arab dengan lancar, contoh ya, kita tak payah dengki pun kalau dia boleh bahasa Arab, alhamdulillah. Tapi bila kita jumpa orang sini cakap Arab dia terkian-kian, tergagap, kita kenapa dakwa macam tu? Tak payah cerita je, belajar dekat sini dah. Sebab saya jumpa ustaz yang grad UKM boleh cakap Arab lebih lancar, malulah kita kan? Kita declare ke orang saya balik Mekah, Mesir, kita jumpa ustaz grad dalam negeri yang lebih lancar daripada kita. Sebab tu ilmu bukan pada tempat dan negara, tapi pada diri kita. Sebab tu yang belajar kat Malaysia, saya dah jumpa ramai yang alim. So yang luar negara kurang daripada mereka. So tak mesti kita nak kedekut pengiktirafan itu, dan kita nak borong semua kita. Kemudian juga di sini saya ambil juga daripada ni ialah bagaimana Ibnu Hajar mengajar kita. Buku yang sama diulang berkali-kali tak mengapa. Maksudnya kalau ulang, jumpa seorang guru belajar benda yang sama, jumpa ustaz yang kedua belajar benda yang sama, tak apa. Ini yang diajar oleh Ibnu Hajar dalam buku ni. Dia menyebut berkali-kali dia baca kitab yang sama,
dengan guru yang berlainan. Dan dia beritahu guru dia juga buat macam tu. Dan ada guru-guru dia sampai ke tahap baca kitab yang sama dengan 100 orang guru. Kitab yang sama. Mana kalau kita ambil kitab paling mudah hadis 40 kan? Kita jumpa sepanjang hidup kita pada muda sampai tua, kita mengaji kitab yang sama daripada ustaz yang berbeza atau ustaz yang sama 50 kali kita khatam. Mungkin ada orang kata khatam apa banyak kali, apa faedah? Setiap kali khatam ada faedah yang kita sendiri dapat rasa. Orang yang tak pernah lalui dia takkan rasa. Orang yang cerita teori dia takkan dapat rasa. Saya dengan dengan guru saya hari 40 mungkin ada sikit beberapa kali saya khatam. Setiap kali saya khatam dengan guru saya itu ada makna lain yang saya dapat. Terutama guru yang memberikan huraian. Ada di antara yang saya baca hadis mata-mata saya baca. Ada yang saya baca dengan huraian. Ada yang saya baca lengkap. Maksudnya dengan 3 bahagian di 40. So kita menambah kita punya ilmu, kecekapan kita dan juga menambah pahala kita. Kan hadis, kalau tuan-tuan fikir hadis ni memang dia berulang. Sesiapa di kalangan kita yang baca Sahih Bukhari sampai habis, kemudian baca pula Sahih Muslim, ada banyak hadis berulang. Baca pula Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah, berulang juga. Jadi berulang banyak kali itu menyebabkan kita ingat dan kita faham. Dihuraikan pula oleh guru kita, menambahkan lagi kefahaman. Ya. Orang yang tak biasa buat begitu, dia kata macam buat apa perlu. Betul yang baca Quran ulang berapa kali buat apa? Faham ke tidak? Tak penting, yang penting ulang. Kerana kita diajar dalam agama kita, pengulangan itu memang sebahagian daripada konsep dalam Islam. Pengulangan setiap hari sembahyang, setiap hari baca Fatihah dan sebagainya. Pengulangan tu setiap tahun berpuasa dan sebagainya, pengulangan itu penting. Kemudian yang satu lagi benda yang penting ialah bagaimana Ibnu Hajar menyebut di sini, kalau kita boleh ambil pengajarannya ialah dia menyebut bagaimana dia mempelajari hadis ini daripada guru dan juga rakan-rakannya. Jadi rakan juga dianggap sebagai tempat mencari ilmu. Rakan yang lebih tua ke, sama umur ke, muda sikit ke, tak kisah. Dan contohnya beliau belajar bersama dengan Nuruddin Al-Haythami. Al-Haythami ini adalah, walaupun dia senior, tapi dia juga dianggap sebaya, lebih kurang sebaya. Dan dia beritahu dia baca kitab apa, dia belajar apa dan sebagainya. Baik. Dan bermakna mendidik kita. Bahkan dia menyebut juga dia ada meminta ijazah, diijazahkan kepada beliau dan anaknya. Dia dan anaknya pergi bersama ke guru yang sama. Orang boleh bawa anak belajar sama-sama dan beritahu, saya belajar dengan guru ni, anak saya juga belajar dengan guru. Jadi satu benda yang menunjukkan bagaimana beliau begitu tawadhu, begitu rendah diri dan tidak menyembunyikan fakta, hakikat, tak menyembunyikan hakikat. Okey. Kemudian dalam ni juga disebut, kalau kita tengok dalam kitab Imam Mu'assas juga disebut di sini bahawa bagaimana beliau menceritakan sebahagian maklumat tentang kitab yang dipelajari. Maksudnya dia juga tidak hanya mencatat tentang kitab apa, tapi kitab tu apakah latar belakang kitab tersebut juga dicatatkan. So kalau kita nak menuntut ilmu, kita mesti kenal latar belakang guru dan kenal latar belakang buku. Itu maksudnya. So kita mengenali buku tersebut dan guru tersebut, buku tersebut, supaya kita tahu apakah buku yang sedang kita baca. Ya, macam saya menyebut di sini, buku-buku ni bukanlah buku Majmu' Mu'assas ni bukanlah buku yang dicadangkan untuk semua orang baca. Tapi saya nak ambil daripada buku tersebut bagaimana Imam Ibn Hajar menunjukkan contoh adab menuntut ilmu dalam buku tersebut. Dan beliau menceritakan pelbagai kisah daripada kisah yang pelik-pelik tentang guru-guru dia. Ini juga antara kebaikan yang kita dapat, iaitu mengambil pengajaran daripada kisah dan kisah hidup
riwayat hidup guru tersebut. Kita mengambil hubungan dia dengan guru tersebut lebih daripada murid dan guru, tapi lebih kepada kenalan, mengenali, bercerita, bertanya, begitu dan begitu. Dan Ibn Hajar juga mengajar di sini bahawa antara adab yang kita boleh ambil ialah menghormati guru. Tadi saya sebut tadi ialah banyak guru kan. So ini kita lupa nak sebut, iaitu menghormati guru, iaitu beradab sopan. Contohnya Ibn Hajar tanya dulu, boleh tak Syekh saya nak baca hari ini? Boleh tak saya nak baca hari ini? Hari ini Syekh nampak tak sihat, boleh tak saya? Dia kata boleh ya. Dan dia pernah baca Musnad Ahmad. Dalam buku dia disebut Musnad Ahmad, dia baca dengan guru dia yang sakit. Asal guru tu duduk, kemudian satu hari guru tu sakit sampai terbaring, dan dia minta izin, dan guru tu izinkan baca. Dia dipanggil baca. Dan Ibn Hajar baca hadis depan guru dia yang sakit itu, kebetulan takdir Allah sampai kepada hadis doa Nabi ketika sakit, ataupun kita panggil zikir, ataupun zikir syifa untuk menyembuhkan. Maka ketika dia baca hadis tu, dia pegang tangan guru dia tu yang terbaring tu, dan takdir Allah esok guru dia bangun sembuh. Itu kisah yang menarik, tapi menunjukkan bagaimana dia beradab dengan guru dia. Dia tanya, boleh tak saya baca? Boleh tak saya jumpa? Boleh tak saya salim? Dan dia menghormati, penghormatan kepada guru. Dan yang lain lagi saya rasa kalau ada masa lepas ni saya akan sambung lagi. Cuma yang penting dalam buku ni saya nak sebutkan buku-buku sebegini ialah bagaimana kesungguhan Ibn Hajar menuntut ilmu tidak terhad kepada mana-mana umur. Dia menuntut ilmu tiada had umur. Di antara masalah style pengajian yang kita ambil daripada barat ni ialah dia menghadkan umur sekian-sekian dapat diploma, dah rasa pandai. Umur sekian dapat degree, dah rasa lebih pandai. Dapat master, dah rasa sangat pandai. Dapat PhD pula, rasa orang lain semua bodoh. Kan? Nak jadi profesor pula, semua orang tak betul ya. Jadi sampai sanggup cakap benda yang tak apa-apa, sampai sombong. Itu sampai ke tahap ada seorang yang dia berjenaka lah, saya tengok dalam YouTube, seorang orang mereka lah, dia berjenaka. Dia kata bila orang tu dapat hari graduation, dapat PhD, bila dia pegang segulung ijazah PhD tu, dia kata ada bahan kimia yang keluar pada kertas tu. Dia mengalir masuk ke otak, dan dia mengatakan aku tahu semua je. So sebab tu lah dia kata dia tak mau ambil PhD. Sebab dia kata kalau dia ambil, dia takut bahan kimia tu masuk dalam badan dia kan? Dia gurau lah kan. Tapi biasanya begitulah, rupanya di negara barat pun sama. Kita ingat orang barat ni, kita duk puji kadang-kadang dia ni macam ikhlas, macam apa, tak kisah kan. Dia pun letak kat belakang kan, itu dia tak letak DR kat depan. Macam lah kita duk puji. Rupanya dia pun alami benda yang sama. Kerana manusia dididik dengan tradisi ni, budaya baru ni. Jadi di zaman dulu tak ada. Zaman dulu ulama hadis termasuk Al-Khatib Al-Baghdadi, penulis kitab yang Ustaz Nasir akan uraikan nanti, dia baca hadis, masih baca hadis depan guru dia, walaupun dia dah dikenali sebagai alim terkenal di Baghdad, di Iraq. Dia masih lagi pegang buku tu, duduk depan guru dia baca. Guru dia berkata, baca, tak apa, terus dia baca. Dan dia khatam Sahih Bukhari baca 3 hari. Tepi sungai Furat, tepi sungai. Madli baca hadis tepi sungai. Kalau masa kita boleh buat tak? 3 hari. 3 hari terjun sungai. Duduk tu tak ada lalu sungai semua. Jadi 3 hari dia baca. Kisah tu dia baca 3 hari, dia baca tepi sungai dengan seorang syekh yang sedang menunggu kapal dia datang. Dia kata sementara kita tunggu, kita baca hadis Sahih Bukhari 3 hari. Tak tahu lah laju dia, speed dia berapa kilometer sejam, tak tahu. Tapi dia baca depan guru dia, khatam ketika dia dah pun terkenal. So tidak menghalang. Ulama-ulama dulu tak gelaran pangkat tak menghalang mereka untuk menuntut ilmu. Itulah adab yang sebenar. Dan saya rasa setakat tu saya nak bentangkan, mungkin saya bentangkan dia lebih kurang 10 atau 11 poin. Termasuk juga di sini ialah poin kelima yang saya bentangkan tadi, iaitu pengembaraan yang Ustaz Nasir akan lebih cerita lebih lanjut. Dan buku ini setahu saya tak diterjemahkan lagi.
dan cetakan yang ada di pasaran banyak. Maksud saya dari segi boleh didapati dalam bahasa Arab. Siapa-siapa yang boleh bahasa Arab boleh cari kitab Al-Majma' Al-Mu'assas Ibn Hajar Al-Asqalani. Ada yang dicetak 4 jilid, ada yang cetak sejilid ataupun 2 jilid, saya rasa. Semuanya mengumpulkan ilmu dan mengumpulkan benda-benda yang menarik. Yang saya mungkin ada tandakan yang sudah pernah sebut. Okey, sebabkan masa kita nak buat soal jawab insya-Allah nanti sebelum masa. Di setakat itulah saya sebutkan di sini pengajaran ataupun ringkasan adab menuntut ilmu hadis yang diambil daripada sebahagian yang ditulis oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam bukunya Al-Majma' Al-Mu'assas. Baik, saya serahkan kepada Ustaz Muhammad Nasir untuk membentangkan sebahagian lagi adab menuntut ilmu, khususnya pengembaraan untuk ilmu yang diambil dari buku Ar-Rihlah fi Talab Al-Hadis Al-Khatib Al-Baghdadi. Kalau pada soalan insya-Allah kita akan bincang lepas ni, mungkin dalam lebih kurang 40 minit insya-Allah kita akan buka soal jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz dan ikhwah akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bihamdi bil khair wa barik li mutawassidna wa khudni mustaqim wa alim ladunka sultanan nasira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahu azim. Ketika Ustaz Adlan call saya beberapa hari yang lalu untuk buat program ini, jadi saya sambut dengan sangat berbesar hati, kerana saya melihat pentingnya untuk kita menggerakkan dengan lebih jitu lagi usaha untuk kita mengembalikan balik tradisi keilmuan ulama silam. Mungkin bagi setengah-setengah orang kita pada hari ini melihat apa ada pada ulama silam, tapi kalau kita insaf dan dengan lapang dada kita memerhatikan tahap dan kadar keilmuan kita yang ada pada hari ini, setiap orang pada kita ni yang mungkin kebanyakan mungkin ada khirij jamiah, keluaran universiti, nak kita bandingkan dengan ilmu yang diperolehi oleh oleh para ulama kita yang terdahulu, memang sangat jauh lah. Apatah lagi kalau kita nak bandingkan adab-adab. Sebab dalam hal menuntut ilmu agama ini, ad-dirasat al-islamiyah, dia bukan hanya persoalan pengambilan riwayat, bukan juga semata-mata berkaitan dengan riwayat. Ada orang dia berpadu dengan riwayat. Ada tadi seorang sahabat, dia minta kepada saya sanad matan Baikunyah yang kita baca itu, tapi dia tak dapat hadiah lah atas sebab-sebab tertentu. Tapi alhamdulillah at least dia dapat sanad riwayat Baikunyah dan juga qasidah Gharami Sahih. Tapi satu je saya pesan kat dia, entah ini hanya riwayat. Kadang-kadang ramai orang dia berbangga dengan banyaknya riwayat yang dia perolehi, tetapi bila ditanyakan tentang faham ataupun tidak, itu balik kepada persoalan riwayat. Namun ala kulli hal, riwayat tu masih tak penting dalam konteks ilmu hadis, kan? Bagi orang-orang yang prihatin dan concern terhadap ilmu hadis, riwayat itu sangat penting. Yang tadi Ustaz Alam pada sebut tentang apa, Al-Hajjar, Al-Hajjar bukannya orang alim pun, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala meninggikan dia, kedudukan dia, sehingga nama dia itu tak terlepas daripada sanad Bukhari kerana riwayat. Dan mungkin kerana keikhlasan hati dia untuk mengambil berkat daripada majlis-majlis hadis yang diperoleh, dia Allah Subhanahu Wa Taala tinggikan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala meninggikan siapa yang dikehendaki dan merendahkan siapa yang dikehendaki. Yang itu yang
poin pertama yang banyak saya dengar daripada murid guru kami lah, Syekh Muhammad Awad Al-Mamkush. Dia sebutkan bagaimana berapa ramai ulama yang meriwayatkan, rawi-rawi yang meriwayatkan, contohnya Sahihul Bukhari. Akhirnya yang sampai kita An-Tariqil Turabri, kan, daripada Ibnu Hajar. Ramai yang ambil riwayat Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, tapi yang kekal ada satu tariq aja. Kenapa? Kerana ini pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala pilih siapa sahaja, dan Allah Taala tentu saja dia pilih dengan kriteria-kriteria yang mulia lah, dari sudut kebaikan niatnya dan juga keelokan adabnya di dalam ilmu kesungguhannya. Baik. Jadi ini satu gerakan yang bagi saya sangat penting untuk kita mulakan, dan saya sokong penuh lah apa yang dibuatkan oleh Al-Mahdi Research Team, dan kami di Kolej Darul Hikmah ni sangat bersedialah untuk membantu, dan kita akan rancangkan program bersama-sama lah dengan rakan-rakan kita di tempat-tempat yang lain untuk kita marakkan usaha ini. Yang kedua, saya ni bukanlah seorang yang mahir dalam ilmu hadis. Saya tak mahir, tapi saya minat. Cuma minat saya tu taklah sampai membawa saya ni mahir sangat. Saya ni suka dengar majlis sama hadis. Dahulu saya tak peduli pun. Masa saya belajar kat universiti di UIA tu, kita rasa dah best dah kat UIA kan. Tapi masa belajar di UIA tu, kita tak kisah sangat dengan ilmu hadis, majlis hadis tu. Sampai akhirnya semasa saya dah mula bekerja di sini tahun 2006. Tapi tahun 2010 tu ada seorang ulama hadis yang saudara-saudara pun kenal, iaitu Syekh Muhammad Said Mamduh daripada Mesir, yang juga merupakan murid kepada Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, khalifah kepada Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani di Mesir, yang datang ke Malaysia. Dia buat majlis sama Al-Awail As-Sumbuliyah, dan kemudian pengijazan beberapa hadis musalsal. Itulah majlis tamak hadis pertama yang saya hadir, yang daripada majlis itu akhirnya dia menjadi suatu dorongan kepada diri saya untuk hadir terus menerus ke majlis-majlis tamak, setelah saya melihat banyak faedah yang dapat kita perolehi daripada majlis-majlis tersebut. Tapi hari ini saya diminta untuk sedikit kita melihat berkaitan rehlah di dalam menuntut ilmu hadis. Saya tidaklah akan membedah buku ini, cuma kita akan tengoklah sedikit beberapa petikan hadis ataupun kisah berkaitan dengan pengembaraan salafus soleh kita di dalam menuntut ilmu hadis. Bagaimana Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi ini, dia menyebutkan di dalam tulisan ini yang ceritakan tentang galakan-galakan daripada Al-Quran dan Sunnah kepada para penuntut ilmu untuk melakukan rehlah menuntut ilmu. Dan kita kena tahu, walaupun dalam konteks ini disebut talabul hadis, tapi pada zaman dahulu bila kita sebut hadis, itu ialah ilmu Islam keseluruhannya. Sebab pada masa itu apa yang ada dalam tafsir berkaitan dengan fiqh ke, yang berkaitan dengan tasawuf ke apa ke, akhirnya dia kembali balik kepada hadis. Sebab dia adalah ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan, takrib sifat akhlak dan sifat pribadi diri Rasulullah SAW, yang kemudian daripada situ disaring menjadi kepada bidang-bidang ilmu yang berbeza-beza. Hatta kalau kita tengok pun, kalau dalam Sahihul Bukhari, maknanya ada satu bahagian berkaitan dengan tafsir Al-Quran, yang rupa-rupanya adalah hadis-hadis, yang kemudian baru berlakunya proses pentadwinan ilmu, pengklasifikasian ilmu yang memisahkan ilmu tafsir daripada ilmu hadis. Tapi kalau zaman dahulu kita sebut talabul hadis, artinya huwa talabul ilmi bi'aini, maknanya mencari ilmu itu sendiri, yang bersumberkan daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dikemukakan hadis-hadis tentang talabul ilmi fardhah, hadis-hadis kata man salaka tariqan yaltamisu yatlubu fihi ilman, ataupun yaltamisu fihi man sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ini semua adalah hadis-hadis yang memberi galakan kepada kita untuk melakukan perjalanan di dalam menuntut ilmu, khususnya dalam konteks ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Syekh Al-Imam
Khatib Al-Baghdadi juga menjelaskan tentang rihlah Nabiullah Musa alaihi salam yang disebutkan di dalam surah Al-Kahfi. Begitu juga ada disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih tentang kisah Nabi Musa yang melakukan perjalanan yang sangat jauh bersama-sama dengan pembantunya untuk bertemu dengan seorang yang dikurniakan ilmu yang tidak ada pada dirinya. Jadi Nabi Musa yang sudah berada pada kedudukan ulul azmi, kedudukan kalimullah yang mampu berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak merasa bahawa kedudukannya itu sangat tinggi macam mungkin ada pada setengah-setengah kita hari ini. Bila dah ada master mungkin segan kan, segan untuk kita mengambil ilmu daripada orang lain. Macam tadi mungkin dah kena racun kena pukau, kena racun gas tadi tu, gas PhD dah masuk kan. Tapi ini bagaimana Nabi Musa AS memberikan satu contoh kepada kita, bagaimana dia pergi berjumpa dengan Khidir AS untuk mengambil ilmu daripada Khidir, apa yang Allah SWT kurnia kepada mereka. Begitu juga Al-Imam Khatib Al-Baghdadi mengemukakan tentang kisah para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in yang menempuh perjalanan yang jauh semata-mata untuk mendengar satu hadis. Ini satu perkara yang sangat perlu kita insafi. Tadi saya bercakap dengan Ustaz Adlan. Ini kita bercerita tentang orang yang melakukan rihlah untuk mengambil ataupun mendapatkan hadis, satu hadis, mengambil masa yang agak lama. Sebagai satu contoh kita ambil Imam Bukhari. Imam Bukhari dia bergerak daripada Syam pergi ke Maghribi untuk bertemu dengan seorang, mendengar satu hadis. Sampai dekat sana, dia melihat orang yang dia nak ambil hadis tu telah terlepas unta. Jadi unta tu dah lari lah. Jadi si fulan ini, dia mengambil batu dan dimasukkan pada jubahnya, dia letakkan dalam jubahnya, dia goyang-goyangkan seolah-olah memanggil unta tu untuk makanan lah, untuk makan. Jadi unta tu datang kepada si fulan tadi ni. Lalu Imam Bukhari tanya, apa yang kamu buat ni? Aku nak panggil unta aku yang terlepas tadi. Apa yang kamu letak dalam jubah? Batu-batu saja, ini cuma nak menarik perhatian. Jadi dia kata, kamu menipu unta, jadi macam mana aku boleh percaya kamu untuk meriwayatkan, untuk aku ambil hadis daripada kamu, meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Lalu perjalanan daripada mana tu, daripada Syam pergi ke Maghribi, dia balik macam tu je, balik macam tu sahaja. Jadi cuba bayangkan insaf, kalau kita perhati dengan insaf, ini usaha ulama dahulu semata-mata kerana nak memelihara sunnah Rasulullah SAW. Tapi kalau pada hari ini kita mungkin tidak rela lah. Rela pun jauh mana daripada Shah Alam mungkin ke sini contohnya. Syekh yang rela Syekh yang rela daripada Mesir contohnya datang ke Malaysia, daripada Mekah ke datang ke Malaysia, atau daripada mana datang ke Malaysia. Kalau di Kuwait yang biasa buat majlis sama hadis kat masjid kan, Syekh yang didatangkan daripada India, diterbangkan. Syekh Abdul Wakil, Syekh Sanaullah, Syekh Subi Samarai daripada Iraq, daripada Sudan, siapa tu, datang dikumpulkan dalam satu majlis. Yang lain-lain semua rehlah, yang datang daripada tanah Arab mana-mana tu berkumpul di masjid tu untuk dengar hadis. Ini satu, kalau kita boleh buat Ustaz Adlan benda ni, satu projek besar. Kita carilah mana-mana ulama yang muammar, yang umur dah 90 tahun lebih, yang boleh kita ambil sambung sanad kita dengan mereka, kita buat di Malaysia ni satu yang besar jasa kita lah dalam konteks pengembangan ilmu hadis di Malaysia riwayatan. Baik. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah SAW pun ada buat benda-benda. Contohnya ada kisah tentang Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah. Saya nak petikkan sini kisah dia. Baik. Jadi ini kisah tentang seorang sahabat Rasulullah SAW
yang bernama Jabir bin Abdullah. Dia berkata, dia kata balaghani hadithun fil qisas wa kana sahibul hadith di Misr fashtaraitu ba'iran wa shaddadtu alayhi rahlan thumma sirtu shahran hatta waradtu Misr fasa'altu an sahibil hadith faduliltu alayhi wa idha huwa babun latin faqara'tu al-baba فخرج إلي مملوك له أسود فقلت ها هنا أبو فلان فسكت علي فدخل فقال لمولاه بالباب أعرابي يطلبك فقال اذهب فقل له من أنت فقلت أنا جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فخرج إلي فرحب بي وأخذ بيدي قلت حديث في القصاص لا أعلم أحدا ممن بقي أحفظ له منك فقال أجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبعثكم يوم القيامة حفاة عراة غرلا وهو تعالى على عرشه ينادي بصوت له رفيع غير فظيع يسمع البعيد كما يسمع القريب يقول أنا التيان لا ظلم عندي وعزتي لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم ولو لقمة ولو ضربة يد على يد ولا أقتصن للجماء من القرناء ولا أسألن الحجر لم نكب الحجر ولا أسألن العود لم خدش لما خدش صاحبه في ذلك أنزل علي في كتابه إلى آخر lah. Tapi nak cerita di sini bagaimana Jabir bin Abdullah dia mengambil suatu inisiatif. Dia dengar bahawa ada satu hadis tentang qisas dan dia tahu bahawa orang yang meriwayatkan hadis ini duduk di Mesir. Sedangkan Jabir bin Abdullah pada ketika itu duduk di Madinah. Lalu apa dia buat? Dia beli unta dan kemudian dia pun mengambil berelak mengambil masa selama 1 bulan sampailah dia sampai ke rumah perawi hadis tersebut. Dan tak ada orang lain yang riwayatkan hadis berkaitan dengan qisas tadi itu melainkan hanya lelaki tersebut. Jadi sebulan perjalanan daripada Mesir hanya semata-mata untuk dengar satu hadis. Ada satu kisah yang berkaitan juga dengan hal ini. Bagaimana seorang dia macam mengeluh lah. Dia mengeluh kerana dia duduk selama beberapa hari dengan orang itu. Ini kisah tentang Sami'tu Amru bin Abi Salamah. Ini tentang Amru bin Abi Salamah. Ini kisah dia dengan Auza'i. Dia kata, aku berkata kepada Auza'i, ana alzamuka munzu 4 ayamin walam asma' minka illa 30 hadisan. Aku duduk dengan kau, melazimi kau selama 4 hari. Aku cuma dengar 30 hadis saja. Jadi dia mengeluh, 4 hari aku duduk dengan 30 hadis saja. Kita kalau 4 hari tu khatam Ibnu Majah. Tapi 4 hari dia kata dengar 30 hadis. Lalu ditemplak oleh Auza'i. Kau rasa tak senang kerana hanya mendengar 30 hadis dalam masa 4 hari. Laqad sara Jabir bin Abdullah ila Misr washtara rahilatan wa rakibaha hatta sa'ala Uqbah bin Amir an haditsin wahid wa ansarafa wa anta tastaqillu 30 hadisan fi 4 ayyam. Dia kata, Jabir, engkau maknanya 4 hari dengan 30 hadis kau dah mengeluh, rasa tak puas. Jabir telah membeli rahilah, kemudian berjalan ke Mesir sehingga dia berjumpa dengan Uqbah bin Amir dan bertanya tentang satu hadis. Kemudian setelah dengar tu dia balik semula ke tempatnya. Jadi ini nak menggambarkan kalau pada zaman itu kesungguhan pun sudah berkurang. Jadi kita boleh bayangkan bagaimana kesungguhan pada hari ini dia semakin kurang dan semakin kurang. Dan ada juga kisah-kisah yang dikemukakan oleh Al-Imam Khatib Al-Baghdadi tentang orang-orang yang pergi mengembara mencari guru untuk dia mendengar hadis, sampai-sampai guru tufiya, telah pun wafat, sampai-sampai jumpa jenazah saja. Ini kita anggap sebagai kisah-kisah sedih lah. Kisah-kisah sedih para penuntut ilmu hadis. Ada saya ingat satu yang karang satu buku khas berkaitan dengan kisah-kisah sedih penuntut ilmu hadis. Bila sampai tengok guru dia semua guru yang nak pergi dengar tu dah meninggal.
Kalaulah dia sampai kata kalaulah aku cepat sedikit, kalaulah aku cepat sedikit, ini satu bentuk penyesalan. Baik, jadi ini saya nak sentuh sedikitlah tentang beberapa perkara berkaitan dengan apakah tujuan kita rehlah menurut para muhaddisin. Apakah tujuan rehlah di sisi para muhaddisin. Jadi rehlah ni dia mempunyai tujuan-tujuan dan maksud-maksud yang sangat mulia lah di sisi ahli hadis. Antaranya yang pertama ialah tahsilul hadis, iaitu untuk menghasilkan hadis. Ini sebab pertama bagi rehlah. Yang ini memang sudah pun berlaku sejak daripada zaman sahabat ridwanullah alaihim ajmain, diikuti para tabi'in dan seterusnya lah. Dan antara lain kalau kita lihat bagaimana ada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjalan, macam tadi kita ambil contoh Jabir bin Abdullah, dia pergi ke Mesir untuk bertemu dengan seorang sahabat yang lain mengambil hadis. Itu satu contoh yang lain. Yang kemudian yang kedua, tujuan rehlah tadi ialah untuk tasabbut minal hadis, untuk kita memastikan hadis tersebut, sesuatu hadis itu kita nak pastikan dari sudut kesahihannya, dari sudut perawinya dan sebagainya. Inilah antara lain yang dicontohkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu dalam rehlahnya daripada Madinah ke Al-Munawwarah menuju ke Mesir. Semata-mata dia nak memastikan hadis yang dia dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu yang tidak diketahui perawinya melainkan hanya ada pada Uqbah bin Amir. Maknanya dia daripada Abu Ayyub Al-Ansari bergerak daripada Madinah pergi ke Mesir untuk jumpa Uqbah bin Amir, mendengar hadis yang dia tahu hanya dia saja riwayat hadis tersebut. Begitu juga yang dilakukan oleh Syu'bah bin Hajjaj untuk mendengar hadis tentang kelebihan wuduk dan zikir sesudah daripada wuduk. Begitu juga yang dilakukan oleh Abu Ishaq As-Sabi'i yang melakukan perkara yang sama juga. Kemudian yang ketiga, tujuan daripada kita rehlah ni ialah untuk mendapatkan sanad yang tinggi. Talabul ulu fis sanad, mendapatkan sanad yang tinggi. Jadi sanad yang tinggi ni adalah suatu yang sangat diidamkan oleh para penuntut ilmu hadis. Antara lain kalau kita lihat kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, talabul isnad al-ali sunnatun amman salaf. Mendapatkan, menuntut sanad yang tinggi ini merupakan sunnah orang-orang yang terdahulu. Bahkan dikatakan kepada Yahya bin Ma'in pada ketika dia sakit yang menjelang kematiannya, dia kata, apa yang kau idamkan? Ma tashtahi, apa yang kau idamkan? Lalu Yahya bin Ma'in kata, baitun khali wa isnadun ali. Baitun khali wa isnadun ali, maksudnya rumah yang kosong dan isnad yang tinggi. Kenapa sanad yang tinggi? Kerana sanad yang tinggi ini dia menggambarkan rapatnya dan dekatnya hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sanad yang tinggi ini akan kuranglah ilal ataupun kecacatan pada hadis tersebut, pada sanad hadis tersebut, kerana sanad pendek. Baik. Jadi Al-Hafiz Abdul Fadl Al-Maqdisi mengatakan ajma'a ahlun naqli ala talabihim al-'ulu wa madhihi iz law ittasaru ala sima'i binuzulin lam yarha ahadun minhum. Maknanya telah ijma'lah sekalian ahlun naqal tentang mendapatkan, menuntut sanad yang tinggi, dan mereka memuji kalau sekiranya mereka dapat sanad yang tinggi. Jadi mereka tidak akan buat rehlah semata-mata untuk dapatkan sanad yang rendah-rendah. Dia tak buat macam itu. Baik. Kemudian Imam Ahmad sekali lagi berkata, ayarhalu rajulu fi talabil ulu. Apakah seorang itu perlu melakukan rehlah untuk mendapatkan sanad yang tinggi? Maka dia kata, bala wallahi syadidan laqad kana Alqamah wal Aswad yablughuhum al-hadith an Umar radhiyallahu anhu fala yuqni'uhuma hatta yakhruja ila Umar fayasma'anahu minhu. Jadi ini adalah satu yang dituntut, kata Ahmad bin Hanbal. Dia ambil contoh Al-Qamah dan juga Al-Aswad, dua orang tabi'in yang sampai pada mereka hadis daripada Umar, daripada orang lain. Maknanya dia antara Umar dengan dia tu ada wasitah. Jadi mereka tak puas hati, mereka pun buat rehlah
bergerak daripada daripada Iraq pergi ke Madinah untuk mendengar sendiri daripada Sayyidina Umar. Ini antara tujuan rihlah. Kemudian yang keempat, tujuan rihlah ni ialah al-bahthu an ahwali ruwah, untuk kita menyelidik tentang perihal perawi-perawi hadis. Antara lain yang dipetik di sini oleh Syekh Nuruddin Akhir, kalaulah tidak kena kesungguhan yang dilakukan oleh para al-imam al-nuqad, imam-imam yang kritis di dalam ilmu hadis ni, dan kesungguhan mereka untuk mencari dan menyelidik keadilan para perawi serta menguji hafazan mereka serta ingatan mereka, nescaya kita tak dapat nak membezakan ataupun menyelamatkan diri kita daripada orang-orang yang mendustakan hadis, para du'afa yang ucapan mereka itu bercampur bau, dan tak dapat menyelamatkan diri kita daripada dajjalun, golongan dajjalun. Dajjalun ni dalam hadis dia ada dia punya maksud dia sendirilah. Kemudian pernah ditanyakan kepada Imam Yahya bin Ma'in, apa tujuan kamu pergi kepada Abi Nu'aim Al-Fadl Ibni Dukain? Apa tujuan? Dia kata liyaqtabirana, untuk menguji kehafazannya dan untuk menguji ingatannya, sejauh mana dia punya keprihatinannya terhadap apa yang dia ucap, sehingga dia dapat pastikan bahawa betul-betul Ibnu Dukain ni sampai kepada martabat yang tinggi di dalam hafazan terhadap hadis. Ini satu perkara yang pernah diceritakan oleh guru kami Syekh Usamah Said Al-Azhari. Bagaimana ni ketika membacakan Syama'il Tirmizi, dia seketika kedatangannya ke Malaysia dahulu. Kisah ni diceritakan dalam hadis tu, bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, dan ada seorang lagi yang saya tak ingat siapa nama dia. Dia berjumpa dengan seorang ahli hadis, yang mana Yahya bin Ma'in ni dia ada kaedah tersendiri macam mana dia nak uji ulama ni. Jadi ulama hadis ni dia meriwayatkan hadis, dia menuliskan hadis dalam kitab dia, lalu kitab tu diberikan kepada Yahya bin Ma'in untuk membacanya. Dia dibacalah, dan Yahya bin Ma'in sengaja menyelitkan hadis-hadis yang lain yang tidak diriwayatkan oleh ahli hadis ni, lalu dibacakan hadis tu. Lepas tu ahli hadis ni dia dengar, dia kata ini bukan daripada hadis aku ni. Kemudian dia pun baca lagi, kemudian sampai pada satu tempat dia sengaja selitkan hadis yang lain yang bukan daripada riwayat ahli hadis ni. Kemudian ahli hadis ni sedar, ini bukan hadis aku, ini bukan hadis yang aku riwayat. Jadi kemudian dia baca lagi, dia masukkan lagi, dan macam itulah reaksi yang dilakukan oleh ahli hadis ni, nak menggambarkan bahawa dia sendiri sadar dan hafaz apa yang dia tulis. Dia bukan saja dhabtul kitabah, dia dhabtul hifzi, betul-betul dhabit dengan apa yang dia tulis tu. Akhirnya dia marah. Dia kata kalau orang ni, dia tunjuk pada Ahmad bin Hanbal, aku tak melihat Ahmad bin Hanbal akan buat benda ni. Kalau yang si fulan ni, aku lihat dia ni seorang yang penakut. Tapi aku rasa perkara ni mesti kau yang buat. Dia tunjuk pada Yahya bin Ma'in, apa dia buat? Dia terajangnya Yahya bin Ma'in. Itu Abu Nu'aim. Abu Nu'aim apa nama? Abu Nu'aim. Yes, Abu Nu'aim. Tapi aku dekat Isbah ni bukan? Al-Fadl bin Dukain itu. Betul. Okey, saya ingat. Terima kasih Ustaz. Jadi dia terajangnya. Kalau ini kita jumpa Syekh hadis terajang kita, tak belajar dah. Kenapa? Ini ketegasan dia lah. Maknanya ada syekh-syekh ni yang jenis apa nama, ada lain, bukan lain maksudnya dia maknanya lemah lembut, lati lembut. Ada yang jenis memang keras, tegas. Ini jadi kata Yahya bin Ma'in, aku lebih suka kena terajangkan itu. Sebab apa? Dengan itu dia dapat pastikan bahawa syekh yang dia nak ambil hadis ni ada orang yang benar-benar tasabut dia punya ingatan hadis tersebut. Kemudian antara kelebihan rihlah ni ialah muzakaratul ulama fi naqdil ahadits wa ilal. Maknanya kita dapat bermuzakarah dengan ulama di dalam kritikan terhadap hadis-hadis dan juga membincangkan tentang illah-illahnya. Ini satu perkara yang sangat penting lah. Kalau Syekh Muhammad Awad Mangkus ni, dia yang rihlah sini lah kan.
Tapi maknanya pengalaman kami, saya tengok macam Ustaz Adlan ni, dia banyaklah ambil inisiatif nak jumpa Syekh Awad secara peribadi. Sebab kadang-kadang orang dia berpada untuk jumpa Syekh dalam majlis samak tu je, selesai kan, lepas tu pergi minum, tak ada nak duduk-duduk dengan Syekh. Tapi hakikatnya bila kita duduk dengan Syekh tadi tu, macam-macam benda kita boleh dapat, kan? Macam-macam benda kita boleh dapat. Jadi kadang-kadang kita ambil peluang untuk jumpa dengan Syekh tadi tu, kita berbincang macam-macam perkara. Dan diperkenalkan, dia kata dia ada seorang Syekh dekat Mesir tu yang mahir dalam riwayat hadis, ala tariqatul mutaqaddimin, Syekh apa? Adil Abu Turab, Syekh Adil Abu Turab. Kalaulah ada peluang kita nak pergi sana lah, kita jumpa dia. Tapi ni duit lah. Ini macam mana? Maknanya dengan kita berjumpa dengan para ulama, kita dapat melakukan muzakarah. Imam Ahmad bin Hanbal, dia bersemayang malam 100 rakaat bahkan lebih. Kemudian Yahya bin Ma'in berziarah berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Yahya bin Ma'in ni dia tak semayang sunat banyak, tetapi dia duduk berbincang-bincang dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi bila Yahya bin Ma'in datang jumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal, jadi Imam Ahmad bin Hanbal dia semayang dia yang selama ni 100 lebih tu, 100 rakaat lebih tu, dia kurangkan. Kerana apa? Dia nak ambil peluang bertemu dengan Yahya bin Ma'in, bermuzakarah tentang hadis. Lalu anak dia bertanya, kenapa kau buat benda ni? Seolah-olah dia lihat satu kerugian lah kan, maknanya semayang sunat banyak, tinggal muzakarah. Dia kata apa? Wahai anakku, ya bunayya, innama yafutu minan nafilah yudrak. Lakin idza fata ma inda hadzal fata la yudrak. Kalau semayang sunat banyak ni kita tinggalkan, kita boleh kejar balik. Tetapi kalau apa yang ilmu yang ada pada si fulan ni, si patah ni, maknanya Yahya bin Ma'in tadi, kalau sekiranya terlepaslah, kita tidak akan dapat. Ni itu kelebihan kita mengadakan rehlah. Jadi antara faedah-faedah rehlah tadi kita tengok tadi, tujuan-tujuannya, faedah-faedah rehlah, ia dapat memberikan tamkin pada diri kita dalam bidang ilmu lah. Contohnya Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i itu sendiri dia ada dua mazhab, dua kaul kan, ada kaul qadim, ada kaul jadid. Jadi kaul qadim dan kaul jadid ni terjadi seperti itu antara sebabnya ialah kerana rehlahnya. Contoh kita tengok Imam Syafi'i, bagaimana Imam Syafi'i dia bukan saja menuntut dengan ulama-ulama di Hijaz, terutama dengan Imam Malik. Kemudian dia pergi Yaman, dia belajar dengan ulama di Yaman. Kemudian dia pergi pula ke Iraq, di sana dia bertemu dengan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, bertemu dengan Imam Abu Yusuf, Qadhi Abu Yusuf. Jadi dengan itu kita tengok wawasan mazhab Syafi'i dia agak menarik, agak luas, sehingga Imam Syafi'i dia boleh mengarang kitab Risalah dalam usul fiqh dan banyaklah. Kemudian daripada situ Baghdad dia bergerak pula ke Mesir, dan di sana dia bertemu dengan suasana yang lain yang akhirnya mengembangkan lagi wawasan ilmiahnya, yang menyebabkan dia mewujudkan kaul yang baru pula. Ini kelebihan melakukan rehlah. Jadi kalau kita hanya duduk je dekat tempat kita, tak berkembang. Orang yang tak melakukan hijrah, dia tidak akan berkembang. Kemudian yang kedua, dia akan menambahkan lagi ilmu, akan mencambahkan lagi ilmu yang ada pada diri orang alim tersebut. Dan ni kisah bagaimana Izzuddin bin Abdul Salam dia melakukan rehlah. Kemudian dia melalui satu tempat di Syam yang bernama Karak. Kemudian di situ orang pun berlumba-lumba lah untuk berjumpa dengan Syekh Izzuddin bin Abdul Salam dan bertanya dan mengharapkan supaya dia dapat iqamah lah, dia dapat bermukim di Karak tadi tu. Tapi kata Syekh Izzuddin bin Abdul Salam, dia kata, baladuka saghirun an ilmi, tempat kau ni kecil sangat untuk menampung ilmuku. Jadi orang yang nak melakukan rehlah ni pun dia tengok juga tempat yang dapat mencambahkan ilmunya. Akhirnya Syekh Izzuddin bin Salam dia bergerak pergi ke Kahirah, kerana di Kahirah tu tempat yang sangat sesuai untuk dia mengembangkan lagi ilmunya. Itu kita perhatikan. Itu satu faedah yang penting lah. Kemudian yang ketiga, dapat meluaskan saqafah ammah dia. Intelektualitas umum dia. Ittisa'u saqafah al-ammah. Kemudian yang keempat, yang ni dari sudut akhlak, contoh tanmiyatul fadail wal kamalat fin nafsi, dapat
meningkatkan ataupun menumbuhkan berbagai-bagai kelebihan dan kesempurnaan pada diri. Contohnya disebutkan di sini tentang Imam An-Nawawi. Al-Imam Muhyiddin, dia telah sampai ke Imam Muhyiddin An-Nawawi, dia telah sampai kepada 3 martabat. Dan setiap martabat tersebut, kalau adalah pada diri seorang tu, nescaya orang akan pergi kepadanya untuk mengambil ilmu. Iaitu apa yang ada pada Imam Muhyiddin An-Nawawi ni, ilmu, zuhud dan juga al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jadi dengan maksudnya sini, dengan melakukan rihlah berjumpa dengan Imam An-Nawawi tadi, seseorang itu dapat mengambil faedah bukan saja dari sudut ilmunya, tetapi dapat meningkatkan lagi zuhudnya, dapat juga mengambil istifadah dari sudut akhlaknya dan komitmen melakukan amal ma'ruf dan nahi munkar. Dan seterusnya dapat menghasilkan kawan-kawan baru yang baik. Ini antara faedah yang saya sendiri tajribah dalam majlis sama-sama hadis, majlis sama hadis. Kalau taklah melalui majlis sama hadis ni, saya tak jumpa dengan Ustaz Adlan, mungkin saya tak jumpa dengan tuan-tuan sekalian. Dan akhirnya kita membina rangkaian yang luas, rangkaian luas yang dapat membantu kita memperkembangkan lagi intelektualitas kita. Antara adab-adab yang perlu bagi seorang dalam melakukan rihlah ni, ini penting. Disebut di sini yang pertama, kata ni saya petik pada Syekh Nuruddin Aqil, untuk dia hendaklah mendahulukan mendengar hadis, sama hadis daripada ulama di negerinya dahulu, baru kemudian dia melakukan rihlah keluar. Ini kadang-kadang kita mendahulukan yang luar, tapi ulama-ulama hadis yang di tempat kita tak pernah ambil peduli. Sedangkan kalau macam di Malaysia ni, kalau nak kira murid-murid Yasin Fadani tu berapa ramai, murid-murid Hasan Mashhad tu ramai, murid-murid Hamdan Al-Mahrasi pun ramai, ulama-ulama hadis, ulama tokoh-tokoh yang ternama di Masjidil Haram dahulu. Tapi kita mungkin kita tak ambil tahu apa, kita tak kisah. Jadi adab yang pertama kata di sini, perlu kita dahulukan mengambil ataupun mendengar hadis daripada ulama di negeri itu, barulah kemudian kita bergerak keluar. Tapi kalau memang kita dah memang keluar negara, kita duduk di, contoh kalau kat Jordan, duduk kat Mesir, kemudian kita tak pergi majlis-majlis ilmu tadi tu semata-mata dengan alasan aku nak ambil ilmu dengan ulama tempat aku dulu, itu pembohong nama dia, pembohong dan pemalas. Sebab maknanya kalau kau dah ada kat situ, ambillah peluang untuk sedapat mungkin ambil dan berjumpa. Saya ingat macam Syekh Muhammad Husni Genting Al-Langkati, dia ada karang dia punya Mu'jam Syuyukh, Ghayatul Rusukh fi Mu'jam Syuyukh. Dia menyenaraikan siapa guru-guru dia yang dia ambil dia. Ini memang betul, saya rasa dia ni betul-betul mengamalkan kaedah ulama hadis yang melakukan rihlah. Dia pergi ke Mekah, pergi ke Jordan, pergi ke Syria, pergi ke Madinah, banyaklah, ke India, ada ke Kalimantan, banyak tempat di Malaysia. Dia cari siapa-siapa saja ulama yang dikenali meriwayatkan hadis dan dia ambil, dia senarai ulama. Contoh lain, dia ambil contoh ni, Syekh Abdul Fattah Abu Budah. Kitab ni kalau para penuntut ilmu hadis, saya sangat suka baca Mu'jam Syuyukh dan juga baca Sabat ni. Sebab bila kita baca Sabat, dia akan memberikan suatu semangat kepada kita tentang kesungguhan orang tu dalam mengambil ilmu. Disenaraikanlah siapa guru-guru dia, ratusan guru-guru Syekh siapa nama ni, Abdul Fattah Abu Budah. Ini tapi tak sampailah macam yang tadi puluh ribu tadi tu. Jadi ini satu yang satu-satu daripada adab rihlah. Kemudian kena pilih tempat yang baik untuk melakukan rihlah, tempat yang memang semarak dengan ilmu. Kemudian hendaklah bila melakukan rihlah tu, dia mengutamakan untuk talaki seberapa banyak madah ilmiah, dan memperbanyakkan perkara-perkara yang didengar. Contoh, saya ambil satu contoh dalam kedatangan Syekh Muhammad Awad Al-Mankush kat sini. Kita ambil peluang. Biasa Ustaz Adlan, saya ambil peluang. Kalau kita ada matan apa tu, majmuk matan tu kan. Jadi kita akan ambil peluang, Syekh, kita akan tanya, entah ada dengar matan-matan ni tak? Boleh tak saya baca? Jadi seboleh mungkin kita memperbanyakkan pembacaan apa sahaja, matan ke, hadis ke, apa ke, daripada Syekh tadi.
Itu salah satu daripada adab rihlah. Dan berulang-ulang pun tak apa. Kalau macam Nukhbatul Fikar, entah berapa kali dah saya dengar daripada bacaan orang ni, maknanya saya dengar. Kalau Baikuniah tu dah berapa kali dengar, kalau hadis Matan Arba'in tu dah berapa kali dengar. Dia tidak merugikan kita. Bahkan dia dapat memperkokohkan lagi ilmu kita. Dan jaga, dia kata di sini, hendaklah kita mengambil ihtimam untuk muzakarah dengan orang-orang yang betul-betul tahqiq di dalam ilmu, yang betul-betul mendalam di dalam ilmu tersebut. Kemudian yang kelima, dapatlah kita jaga adab yang umum dalam safar. Contohnya mengikhlaskan niat, kan? Dan menyertakan safar kita tu dengan ibadah, ketaatan kepada Allah Ta'ala, zikir. Hendaklah kita sabar dengan menanggung kepenatan di dalam perjalanan, dan juga kesabaran kita terhadap rakan-rakan di dalam perjalanan. Saya ingat itu sajalah untuk kita boleh buka kepada perbincangan. Allah Allah. Kalau ada perbincangan, kalau ada soalan. Yang ada kaitannya dengan masalah mengenai Syekh Yahya bin Ma'in yang membacakan kepada muridnya, dan kemudian muridnya tadi setelah menambah hadis lain. Bukan Yahya bin Ma'in. Yahya Ma'in baca kepada guru je tu. Siapa? Ibnu Dukain. Ibnu Dukain. Dan Yahya bin Ma'in sengaja menambahkan untuk menguji. Tadi adakah kalau dari segi adab dari yang terdengar Ustaz jelas tadi, adakah itu termasuk suul adab di dalam itu bertolak ini? Betul Ustaz. Itu kalau kita lihat, itulah salah satu cara ataupun kaedah yang ditempuh oleh Yahya bin Ma'in. Tujuannya lah untuk menjaga perkara yang lebih utama lagi. Perkara yang lebih utama lagi, iaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya hadis tersebut betul-betul sabitlah, betul-betul maknanya betul-betul diriwayatkan dengan cara yang, dengan lafaznya, dengan dengan riwayatnya yang betul sebagainya. Itu maknanya walaupun nampak macam suul adab, tapi sebenarnya dia nak menjaga adab dengan Rasulullah SAW tu lagi, yang lebih utama lagi. Itu kita kena faham. Itu salah satu manhaj Imam Yahya bin Ma'in. Banyak lagi kisah dia ni yang pelik-pelik, kan? Mungkin Ustaz Azlan boleh tambah sikit. Wallah. Itu kita panggil sebagai menguji lah. Ikhtibar. Seperti mana Imam Al-Bukhari diuji. Dan ujian sebegitu ni, sebab tu ulama' mengatakan kita tak boleh buat begitu melainkan niat untuk menguji. Uji ni maksudnya memastikan. Sebab Yahya bin Ma'in memang lepas tu dia sendiri terkenal dengan kekuatan diri dia dalam menapis hadis. Dan pernah berlaku di satu masa datang seorang muhaddis luar menziarahi Baghdad, saya rasa. Dan ketika muhaddis itu membacakan hadis, datang Ahmad bin Hanbal, datang imam-imam lain. Jadi muhaddis ni terus membaca. Tapi bila masuk Yahya bin Ma'in, dia tak boleh baca. Dia terketar-ketar dan terjatuh buku yang dia pegang. Itu masa yang bermain, dia ada benda tu yang merisaukan. Jadi dia cek lebih lah maksudnya. Imam Ahmad ini dia lebih kepada rawi lah. Dia rawi. Dan Imam Ahmad lebih kepada banyak benda lah. Dan seperti mana imam lain, dia ada tujuan dia buat benda. So adab dan sebagainya dia jaga.
Tapi sesekali tu dia nak uji, nak pastikan, nak cek dan sebagainya. Dan dia memang dimarahi lah. So memang dia pada Abu Nuaim memang dia tak ada adab lah. Sebab Abu Nuaim tak faham kenapa dia buat begitu. Dan dia marah lah. Jadi yang kata dia lebih suka kena marah, sebab dia dapat apa yang dia nak. Abu Nuaim ni hafiz yang hebat, kata. Guru dia guru yang hebat. Abu Nuaim ni adalah guru pada Imam Bukhari juga. Dia lain dengan Abu Nuaim Al-Asbahani. Itu Abu Nuaim Al-Asbahani itu kurun kelima. Abu Nuaim ni dia guru Imam Bukhari. Dan selalunya orang sebut hadis riwayat Abu Nuaim itu adalah Abu Nuaim yang kemudian. Abu Nuaim tak adalah Abu Nuaim. Ramai yang salah sebut Abu Nuaim. Ialah Abu Nuaim yang pengarang kitab Hilatul Awliya, kurun kelima Hijrah. Sama juga macam kisah Ibnu Khuzaimah yang dimarahi oleh Ibnu Hibban yang dimarahi oleh Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah meninggal 311, Ibnu Hibban meninggal 354. Jadi Ibnu Hibban ni murid yang setia pada Ibnu Khuzaimah sampai Ibnu Khuzaimah sabut, sebab dia sentiasa ikut ke mana-mana. Satu hari sampai Ibnu Khuzaimah dah tak tahan, dia kata, "Tanaha anni ya barid." Pergi jauh-jauh daripada aku, wahai orang yang menyusahkan. Maksudnya pergi jauh-jauh lah, cukup lah, tak tahan. Jadi Ibn Hibban tulis kata-kata tu, "Tanaha anni ya barid." Jadi catat. Kemudian Ibn Khuzaimah kata, "Itu pun kau tulis?" "Aku tulis semua benda yang kau cakap." Sebab tu muhadis zaman dulu, kalau dia hebat, dia imam, ulama tulis hadis yang dia baca, perbualan yang dia bercakap, pakaian dia ditulis, pergerakan dia, cara muka dia ditulis. Muka tengok dia tulis, dia sedang buat apa, dia pakai baju apa. Itu sebagai tahap tu kalau dia imam, untuk dicontohi. Zaman sekarang ambil gambar, dia makan ambil gambar, dia gelak ambil gambar, dia tidur ambil gambar. Ambil gambar sekarang. Kalau artis tu lah, kalau artis disayangi tu, dia buat apa semua ambil gambar. Paparazzi lah. Sampai ke tahap tu obses. So satu orang dulu dia obses dengan ulama, sekarang dia obses dengan full lama. Mana kisah. InsyaAllah ada rezeki kita akan buat pengajian ataupun majlis bacaan hadis 40. Kita bincang tadi secara lisan. InsyaAllah di sini kita buat bacaan hadis 40, teks Arabnya, terjemahannya dan sedikit ulasan kaitan makna. Dan kita cuba akan hidupkan balik benda ni. Yang bagi setengah orang, saya tak memandang kepada masalah buat program, kita buat program, tapi masalah orang tak faham kebaikan dan faedah. Itu masalah yang paling penting. Tak faham kebaikan dan faedah dia. Jadi bila orang tak faham ni, dia tak akan mengorbankan masa dan tenaga dia untuk datang, sebab dia tak tahu apa kelebihan yang balik pada diri dia. Kan, macam baru ni pun kita mendapat rahmat dikunjungi oleh Syekh Mangkush daripada Mesir, datang untuk buat talaqi sama Sunan Ibn Majah 4,000 hadis lebih. Tapi tak ramai yang pergi. Mungkin ada orang kata dari segi promosi, tapi ada jugalah Kemudian ada sebab-sebab lain, mungkin sebab-sebab dia tak faham kepentingan, kelebihan majlis yang dibacakan selama 5 hari 4,300 hadis lebih. Kemudian dibaca Muwatta Imam Malik di UKM selama 2 hari, pagi sampai malam. Alhamdulillah ada yang hadir, tapi ramai lagi yang masih belum hadir. Yang kita rasakan, yang kita sedih itu bukan kerana orang tak hadir, kerana orang dia tak tahu kelebihan dan dia tak hadir. Dia tak tahu kenapa dia perlu hadir. So ini kita kena terangkan juga lah, kan?
kita kena promote jugalah. Kenapa kita perlu apa faedah tu, dan insya-Allah masa ke semasa kita buat program macam ni. Dan tuan yang hadir ni perlu sebarkan kepada orang bahawa majlis bacaan pengajian sebenarnya ada banyak faedah dia. Dan kalau kita sempat, kita hadir, tak kira kita siapa pun kan. Dan sebarkan supaya dengan insya-Allah dengan rahmat daripada Allah, Syekh Mahfuz akan datang lagi, dan syekh-syekh lain berluar negara pun akan datang ke Malaysia. Kita harap kedatangan mereka ni disambut bukan hanya di airport. Airport betul orang sambut lah. Tak hanya disambut dan dihantar balik, tapi diambil peluang untuk belajar kan. Dan kalau sahabat-sahabat perlu kepada program sebegitu, perlu ada terjemahan, kita akan usahakan. Mungkin kita tak dapat terjemahkan semua, tapi kita terjemahkan yang penting-penting daripada ulasan Syekh yang ada. So benda tu kita boleh bincang, tapi faedahnya ialah terlalu banyak untuk seorang penuntut ilmu, tak kira siapa dia. Jadi kita harap kita bina network untuk menyebarkan kebaikan sebegini di Malaysia. Ataupun sebelum datang Syekh luar, kita buat di Malaysia. Kita buat bacaan hadis 40, kita buat pengajian hadis, kita alert dengan program hadis yang kita buat. InsyaAllah kalau sahabat-sahabat layari Ibnu Mahdi .blogspot itu, situ kita akan iklankan program-program hadis, ataupun Facebook Facebook ataupun blog, kita akan iklankan program-program yang berkaitan dengan pengajian hadis, dan kita sebarkan. Dan kalau boleh sahabat-sahabat yang tahu program lain pun, kita network balik, kita sebarkan balik, sama-sama kita sebarkan. Jangan ada contohnya program hadis di satu tempat, hanya orang tempat tu je tahu, orang lain tak tahu. Ataupun datang seorang syekh di luar negara, disinggah di Seremban ke, disinggah di Kedah ke, orang tempat tu je tahu. So tak, kita nak benda ni dikongsi, maklumat tu disebarkan. Setakat yang kita kenal, berapa orang share lah. Alhamdulillah ada iklan dalam internet kan. So kalau, dan kita juga nak cadangan lah, cadangan. Contohnya kita buat pengajian atau bacaan dan sebagainya. Kalau ada yang sudi untuk program cadangan, kita nak belajar apa kan, nak kenal. Misalnya saya nak belajar Sunan Tirmizi kan, kitab Sunan Tirmizi tu saya nak tahu, saya nak belajar, kita boleh buat kelas pengajian, tak ada masalah. Dan saya lebih suka, kita bincang dengan Ustaz Nasir, kita lebih suka program percuma. Walaupun setengah orang suka buat program yuran RM100-200, pergi 3 hari, lepas 3 hari jadi Superman. So kita tak mau janji dulu. Program kita ialah sikit demi sikit dan free. Kalau ada susah payah, tanggung sendiri kan. Tapi yuran tak akan kita minta. Kita bagi bahan pun kita cari sponsor. Syekh Mahfuz datang hari tu pun dapat dikurangkan kos. Dan ada orang yang bersedekah dan sebagainya. Alhamdulillah. Ini pun kita buat program hari ini pun, kita terima kasih kepada Kolej Darul Hikmah bagi tempat begini. Dan ada pula di luar sana makanan dan minuman. Kalau ada regilah, kalau dah habis tak tahu. Itu tak ada jaminan kan? Tak ada jaminan. Tapi insya-Allah kita akan terus buat program ni. Dan saya rasa akhir sekali kita ucap terima kasihlah kepada Ustaz Nasir dan Darul Hikmah di atas program ni, tuan-tuan yang hadir. Dan yang hadir juga akan datang insya-Allah. Kalau ikut saya punya semangat, tak tentu arah saya ni, kita akan buat program sekerak mungkin. Semua masalah dia kita kena tengok keadaan lah. Ikut hari tu ada program yang lebih utama ke dan sebagainya. Tapi kalau ikut saya, kita akan buat program sekerak mungkin. So tuan-tuan sentiasalah up to date dengan benda-benda ni. Kita akan sentiasa buat pemberitahuan program-program yang akan datang insya-Allah. Saya rasa itu juga so ada benda-benda. Cuma yang sedihnya bila kita perhatikan program-program sama ni, bila cerita bab kesedaran, kepentingan
majlis-majlis seperti itu, kalau kita buat macam contoh di setengah tempat, warga, nak ceritanya warga di institusi tersebut sendiri pun tidak memberikan perhatian yang sewajarnya kepada majlis itu. Lebih malang kali kalau sekiranya daripada Jabatan Quran dan Sunnah, kan? Maknanya kalau mereka beranggapan, kalau setengah-setengah kita beranggapan bahawa tak apa, benda ni kita boleh baca sendiri. Baik, saya nak tanya, siapa yang boleh bagi komitmen untuk baca Sahihul Bukhari daripada awal sampai akhir? Saya boleh bagi komitmen 7,000 hadis lebih, buat susun jadual. Macam Syekh pada Syekh kami, macam Syekh Sana'ullah, Syekh Abdul Waqid, dia buat jadual. Dia boleh khatam kan Sahihul Bukhari satu untuk dalam 30 hari. Adakah kita ada komitmen macam tu? Kadang setengah-setengah kita ni rasa tak apa, benda ni kita boleh baca sendiri. Ibnu Majah, kalau lah tak buat majlis tentang Sunan Ibnu Majah tu, kita pun tak tahu apa ni manhaj, apa tujuan Ibnu Majah meletakkan hadis-hadis dhaif, maudhu', kita tak tahu kan. Jadi bila dia buat macam tu, banyak benda yang kita tahu. Dan yang duduk di jabatan-jabatan Quran dan Sunnah ni, adakah mereka sendiri tahu kalau sekiranya mereka tidak ada macam tu? Di UKM saya malam ni sedikit lah, tak dapat hadir sepenuhnya. Saya dapat datang awal kerana kebetulan majlis perkahwinan adik saya kena pada hari tersebut, dan satu kerugian yang sangat besar lah tak dapat hadir. Entah bila pula peluang untuk kita dapat. Jadi seruan saya pada ikhwah akhwat sekalian, selepas daripada ni usahalah untuk hadir. Mungkin setengah kekangannya ialah kerana mungkin beralasan saya tak faham bahasa, kerana bahasa Arab tak faham. Tapi insya-Allah setidak-tidaknya kita dapat riwayat, dapat sambung sanad dengan pengarang-pengarang kitab Sunan tu sampai kepada Rasulullah SAW. Itu satu nikmat yang sangat besar. Kita akan baiki dan akan cubalah tingkatkan satu masa ke semasa lagi, insya-Allah. Ada komen apa iklan tu? Pamphlet lah. Ada. Kita ada edarkan sikit ni untuk siapa yang nak membantu. Ini bukan jualan tersembunyi. Yang ni adalah pamphlet lain yang kita nak edarkan. Saya pun tak tengok lagi. Ini untuk membantu sebahagian saudara-saudara Islam kita yang kekurangan dan memerlukan. Kalau siapa yang nak bantu, itu cara dia. So kita edarkan. Boleh ambil seorang satu. Allahuakbar. Jemput makan. Boleh ada lagi, insya-Allah. Astagfirullah.